13 hingga 23 Hijrah boleh dapat Tahun dia 634 hingga 644 Masihi. Ni zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Okay, pada zaman yang ketiga, Khalifah yang ketiga adalah Khalifah Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Tahun 23 hingga 35 Hijrah. Lama kat situ. Berapa tahun? Kalau Umar dia 10 tahun. Kalau Abu Bakar 3 tahun. Kalau Osman 7 tahun. Kalau Khalifah Ali, Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu tahun 35 hingga 40 Hijrah. Bersamaan dengan 600 bersamaan dengan 656 hingga 661 Masihi. Boleh setakat tu boleh ke? Boleh ke? Boleh ni. Kalau bidang kalau bahagian biodata awak kena hafal semua Kalau keluar dalam peperiksaan dia akan tanya 2 soalan daripada berapa item. Okey, dia akan tanya dia ada tiga tempat struktur tu. Tapi satu dia dah bagi jawapan, dua lagi awak perlu tulis. Maksudnya dua soalan untuk bahagian biodata. Okey, nama penuh, tempat lahir, tahun lahir, keturunan, nama ibu, gelaran dan juga bila dia meninggal. Yang ni awak kena ingat. Sebab yang ni awak tak boleh nak reka dengan awak punya fikiran ataupun idea awak kan. Tak boleh. Sebabnya bila kita bincang tentang biografi tokoh, benda tu perkara yang tetap. Perkara yang telah berlaku dalam sejarah Islam yang kita tak boleh ubah. Seperti nama dia kan. Nama dia pun dah tetap. Tak boleh nak ubah. Sampai bila-bila kan. Okey, nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Osman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Said. Okey, yang kedua, tempat lahir. Siapa nak baca? Tempat lahir. Siapa nak baca? Siapa nak baca tempat lahir Sayyidina Abu Bakar kat mana? Mekah Okey, tahun lahir dia bila? Tahun 572 Masehi. 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Boleh ingatlah Sebab biodata ni awak kena hafal, awak boleh screenshot. Sebab saya tak bagi lagi nota kan. Okay, awak boleh screenshot. Ingatlah ni. Boleh print. Sekejap ya. Okey. Dia lahir kat Mekah. Yang ketiga, dia punya keturunan. Keturunan apa? Keturunan. Keturunan Bani Taim ataupun Bani Taimi Quraisy. Okey, nama ibu siapa nama ibu?
Ya, betul. Okey, gelaran dia? Okey, betul. Atik ni maksud dia bebas dari api neraka dan Sidin ni seorang yang benar kata-katanya. Sebab itulah kita biasa kalau kita sebut kan, Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia ada gelaran kat belakang. Okey, tahun dia meninggal bila? Ketika umur 63 tahun, 13 Hijrah eh. Okey, umur 63 ni umur normal lah kita biasa. Maksudnya dah di penghujung usia kan. Tapi ada juga orang yang masih panjang lagi umur hingga 100 lebih kan. Tu saya tak pastilah. Macam mana tu hanya Allah SWT saja yang tahu. Okay, mungkin dia jaga dari segi pemakanan dia kan. Mungkin dia tu salah satu nikmat dia dapat hidup dengan tempoh masa yang agak lama. Kalau dapat hidup dengan tempoh masa yang agak lama, masih lagi cergas, masih lagi aktif. Tu salah satu nikmat lah bagi orang, bagi manusia yang Allah kurniakan. Okay. Ni kita masuk kepada sifat dia. Sifat ni pun awak perlu hafal Sifat ni kalau Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar As-Siddiq kan. Pertama, awak perlu ingat, okay, dia ni seorang yang pemurah. Yang saya highlight ni, dia seorang sahabat yang pemurah. Macam mana? Contoh dia, beliau membeli dan memerdekakan hamba, setiap hamba yang diseksa. Seperti Bilal bin Rabah dan juga Ammar bin Yasir. Bilal ni, kita tahulah Bilal ni memang diseksa oleh uh, diseksa oleh tuan dia pada masa tu. Siapa tuan dia? Abu Lahab kan. Kalau tak salah saya Abu Lahab pada masa tu. Jadi dia memerdekakan hamba. Jadi dia beli Bilal bin Rabah dan juga Ammar bin Yasir. Tapi kita sekarang untung. Kita sekarang tak, sebab kita merdeka kan. Kita tak ada dah konsep perhambaan. Dan orang gaji tu pun bukannya hamba. Orang gaji, kalau sekarang kita panggil bibik kan. Yang daripada Indonesia datang Malaysia ni. Kita panggil bibik kan. Kalau ada yang orang gaji dekat rumah tu, orang gaji bukannya hamba. Tapi mereka dibayar upah. Mereka adalah pekerja, pembantu rumah yang diuruskan oleh agensi-agensi yang berkenaan. Dia bantulah, membantu tuan rumah menguruskan rumah, mengasuh anak ke. Kalau orang yang kaya lagi tu dia adalah, dia ada pekebun, dia ada orang gaji yang tukang masak kan. Lepas tu dia ada yang mengasuh anak. Banyaklah dia punya pengurusan. Kalau rumah dia besar, kalau dia ni mampu nak menyediakan, nak bayar gaji ramai pembantu rumah, tu tak apalah. Tu urusan dia. Tapi yang perlu kita ingat, sekarang memang tak ada dah hamba Semua manusia ni kita sama taraf sebenarnya. Cuma yang membezakan adalah kekayaan kan. Kekayaan. Ada orang ni terlampau kaya dan dia banyak duit. Ada orang yang sederhana, biasa. Tu tu apa, warna-warni kehidupan lah. Okey, tapi nak cakap kat sini tak ada. Sekarang ni orang gaji bukannya hamba. Janganlah ingat mak ayah kita banyak duit, kita nak apa? Senang-senang hati je nak bully bibik tu kan. Sampai bibik lari daripada rumah, tak nak kerja. Tapi sebenarnya dia, bila dia diambil kerja, sebenarnya dia membantulah urusan rumah kita kan. Tu pun kalau saya tak kata semua. Tu pun kalau bibik yang okey, okey. Kalau bibik yang tak okey, kita boleh lapor pada agensi. Nak tukar bibik lain. Kan? Itulah
Boleh? Okey, sifat beliau yang pemurah ni telah dapat pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda baginda. Baginda kata, saya tidak tahu adakah masih ada orang yang melebihi Saidina Abu Bakar dari segi kemurahan hati dia. Nak cakapnya pada masa tu Saidina Abu Bakar lah merupakan seorang sahabat yang sempat hidup sezaman dengan Nabi Muhammad ni. Yang Nabi Muhammad tengok betapa murahnya hati dia. Sebabnya sanggup memerdekakan hamba. Sanggup beli hamba kan. Okey, yang kedua, Saidina Abu Bakar ni seorang yang berani. Dia seorang yang berani. Macam mana contoh dia? Dia berani ketika dia berani kerana selalu menjadi penyelamat Rasulullah, selalu sentiasa menjadi penyelamat Rasulullah. Ketika Rasulullah cuba dibunuh oleh kaum musyrikin Quraisy, dan dia menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, Saidina Abu Bakar ni seorang yang hartawan dan juga dermawan dan banyak membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selepas pengislaman dia, selepas dia masuk Islam, nak cakapnya dia ni seorang yang dermawan dan juga hartawan. Tu sifat dia. Okey, yang keempat, dia ni seorang yang lembut hati dia. Lembut, sangat lembut hatinya, mudah tersentuh, mudah menangis, terutamanya yang bila baca Quran kan. Sebabnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi dia baca Quran tu, maksudnya dia faham lah maksud ayat Quran tu. Boleh? Tapi kalau kita sebagai orang Melayu kan, kita asalnya orang Melayu kan, kita kita punya bahasa Melayu lah yang utamanya bahasa ibunda kan. Tetapi disebabkan kita orang Islam, kita belajar juga bahasa Arab. Kalau tak belajar sepenuhnya pun, kita belajar sikit-sikit melalui Al-Quran kan. Contohnya, kita belajar ayat Quran kan. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tu kita belajarlah dengan secara tak langsung kita belajar sikit. Bila baca tafsir, faham. Okey, tu fahamlah sikit-sikit maksud dia tu. Boleh? Boleh ke setakat tu? Tu sifat dia. Boleh? Ada lagi ke nak masuk? Sembilan 9. Apa masalah Damia Damia tak masuk ni. Damia dengan siapa? Daniel Damia dengan Daniel kan tak masuk. Apa masalah? Apa masalah Damia Kelas lain tak masuk juga Kelas lain tak masuk. Kenapa tak masuk kelas agama? Kelas apa yang dia masuk? Ke dia rasa kelas agama ni senang nak skor A? Tak apalah, nanti saya WhatsApp balik dia. Subjek agama ni memanglah kita berkait dengan kehidupan seharian kita kan. Tapi sebenarnya kalau tak masuk kelas, nanti takut berlaku salah faham. Salah faham satu, nanti peperiksaan tak dapat tak lulus dengan sebab salah teknik menjawab. Itulah. Okey, kita tengok kepada sumbangan dia. Sumbangan dia sumbangan
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pertama dalam aspek politik. Yang kedua dalam aspek agama. Kita tengok dalam aspek politik. Aspek politik ni dia meneruskan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur. Boleh ke dari segi politik? Dia menghantar satu pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur. Okey, itu dari segi politik. Politik pada masa ni lebih kepada pentadbiran negara Islam lah. Okey, yang kedua dari segi agama, apa yang dia buat? Ni yang biasa kita dengar, biasa yang kita tengok, dengar daripada tengok cerita kan. Okey, pertama, dia memerangi golongan yang ingkar membayar zakat, golongan murtad dan juga nabi palsu. Ni pada zaman Abu Bakar. 3 golongan. Pertama, golongan yang enggan bayar zakat. Yang kedua, golongan yang murtad. Yang ketiga, golongan nabi palsu. Beliau juga telah membentuk 11 pasukan angkatan perang untuk menghadapi kaum murtad. Okey, yang dia 11 angkatan perang ni untuk menghadapi kaum murtad yang memberontak di serata pelosok tanah Arab. Di tanah Arab lah, Arab Saudi tu kan. Arab Saudi dan juga mana tadi? Peluasan kuasa di Mesir, di Syria, di Armenia, di Farsi. Ni antara kawasan taklukan jajahan Islam dapat ditawan. Bukan ditawan. Islam dapat menakluk negeri-negeri ni. Okay, kalau yang Arab Saudi ni jajahan empayar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya berdakwah. Okay, kalau Farsi, Armenia, Syria dan juga Mesir ni antara kawasan yang dapat ditawan oleh khalifah-khalifah ni. 4 orang khalifah. Okay. Lagi apa? Abu Bakar ni telah setelah tamat perang Yamamah, banyak tentera Islam mati syahid. Terutamanya para hufaz. Hufaz ni apa? Para penghafaz Al-Quran. Sebabnya pada zaman ni dialah tentera, dialah penghafal Al-Quran, dialah yang sempat masuk kelas agama dengan Rasulullah, sempat belajar dengan Rasulullah kan, sempat ambil ilmu dengan Rasulullah lah. Dan dekat sini Abu Bakar dia dari segi agama ni dia atas dasar nasihat Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar ni telah mengarahkan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit untuk mengetuai usaha menghimpun Al-Quran yang tertulis pada batu. Kulit haiwan, daun dan hafazan para hafiz. Ni kenapa? Abu Bakar takut bila para hafiz meninggal, jadi Al-Quran tu hilang daripada dada manusia kan, daripada catatan manusia. Sebab itulah Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan himpunan Al-Quran. Tak kisahlah daripada daun, daripada batu, daripada kulit haiwan dan juga daripada individu yang menghafal Al-Quran itu sendiri. Supaya
supaya Al-Quran tu tidak lenyap di telan zaman kan. Sebabnya pada masa ni Rasulullah dah meninggal. Bila Rasulullah dah meninggal, jadi tak ada dah ayat Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan dah. Yang kita baca sampai sekarang ni kan. Mashaf Resam Osmani. Tapi Mashaf Resam Osmani yang kita baca sekarang ni, Quran ni ditulis dan dikumpul pada zaman Osman. Boleh? Okey, salinan ayat Quran ni kan, yang daripada kulit haiwan, daripada batu, daripada hafazan dan juga daun, dikumpul dan dihimpun dan disimpan di rumah Abu Bakar, di rumah Saidina Osman, Saidina Umar dan juga Hafsah sendiri. Hafsah ni adalah isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi. Boleh? Boleh ke? Faham ke saya kata tu? Dapat? Dapat Dapat ke? Dapat Saya harap dapat lah. Okey, kalau ikut dah habis dah ni untuk Abu Bakar. Kita masuk kepada kita jawab soalan Kita jawab soalan. Boleh buka modul Modul. Saya ambil modul sekejap. Okey, siapa jumpa modul objektif aneka pilihan yang Ustazah Robiatun dah sediakan yang itu? Siapa jumpa? Tajuk Saidina Abu Bakar. Jumpa. Siapa jumpa? Jumpa tak? Abu Talib? Dia bagi semua tingkatan ke? Bukan. Abi Talib tu Ali. Ali bin Abi Talib kan? Sebelum tu. Okey, sekejap Okey, boleh jawab dulu. Siapa yang dah jumpa boleh jawab dulu. Siapa yang tak ada, Ustazah bagi dalam Telegram lah. Oh, kelas awak dapat objektif je kan? Ustazah bagi objektif je kan? Paper tak dapat Macam kelas Olimpik. Sekejap Tak cantik lah. Sekejap saya rasa dah bagi dekat kelas.
Sekejap saya tengok. Oh, ni P26 kan? Oh, okey, ni ada ni. Okay, saya share dalam Telegram bagi yang tak dapat, hari tu kan, saya share dalam Telegram latihan. Mana tadi? Ni kan? Oh, okey, kejap. Okey, Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, ni himpunan, kalau tak salah saya, himpunan 4 tokoh. Tapi awak jawab yang apa? Abu Bakar je dulu. Okey, yang pertama, soalan pertama siapa nak jawab? Soalan pertama. Soalan pertama siapa nak jawab? Nampak tak soalan ni? Nampak siapa nak jawab? Okey, betul. Abu Bakar Okey, 1B untuk soalan objektif. Siapa yang tak dapat modul ni, boleh tengok dalam Telegram. Saya hantar Telegram. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua, siapa nak jawab? Soalan kedua, siapa nak jawab? Dua A betul ke? Okey, pilih pernyataan yang benar mengenai sifat peribadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Betul ke? Sifat dia. Cuba tengok balik dia punya sifat. Jawapan yang dia bagi ni semua berkaitan dengan khalifah. 4 orang khalifah ni. Jadi kalau A salah, maksudnya A tu adalah sifat khalifah yang lain lah. Seorang yang cinta akan kebenaran dan mempunyai semangat setia kawan. Saya rasa bukan A Cuba rujuk balik. Rujuk balik slide tadi, dia punya sifat Dia punya sifat. Mana yang lebih tepat? Seorang yang berani. Seorang yang hartawan, seorang yang lebih tepat jawapan dia B B, seorang yang pemurah. Boleh? Boleh ke? B apa? Lebih tepat jawapan dia B seorang yang suka membantu orang dalam kesusahan. Sebab dia seorang yang dermawan kan. Okey, lagi. Nombor 3, siapa nak jawab? 3.
Soalan 3, siapa nak jawab? Bukan sumbangan. Bukan sumbangan. Nombor 3 siapa nak jawab? Antara yang berikut, yang manakah bukan sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Antara yang berikut, yang manakah bukan sumbangan? Okey, pertama, dia memerangi memerangi golongan yang enggan membayar zakat, murtad dan nabi palsu. Okey, itu betul sumbangan dia. Betul. Tapi dia nak jawapan yang bukan. Maksudnya bukanlah. Okey. B, membentuk 11 pasukan angkatan perang untuk menghadapi kaum murtad yang memberontak. Itu pun betul. B betul. Betul, B betul. Okey. C, membentuk jawatan kuasa menyalin semula ayat Al-Quran yang dikenangi sebagai Mashaf Al-Quran. Okey, C salah. C ni um, C berlaku pada zaman Saidina Osman bin Affan. Saidina Osman bin Affan. Dan juga Saidina Umar. C salah D, tengok. Tengok D Okey, menghantar pasukan Usama bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur. Okey, D betul. A betul, B betul, D betul. Jadi jawapan dia C. Boleh catat dalam buku, dalam modul Boleh? Dapat ke setakat tu? Tak susah pun soalan sebenarnya. Yang penting awak perlu ingat isi kalau soalan uh, objektif ni, yang sirah. Okey, soalan 4. Soalan 4. Apa nama sebenar Khalifah Abu Bakar? Siapa ingat? Nama sebenar dia. Nampak kan saya punya slide ni? Nampak Okey, apa dia punya nama sebenar? Nama dia yang sebenar. Siapa ingat? Tak ingat. Tak ingat Masih tak ingat lagi Okey, nama dia sebenar Abdullah bin Osman bin Amir. Mana jawapan dia? A, B, C, D. Abdullah bin Osman bin Amir. Bin Amru bin Ka'ab bin Said bin Taim. Taim bin Murrah bin Ka'ab. Okey, jawapan dia 4 C 4 C. Boleh? Dapat ke? Dapat Okey, selesai untuk soalan objektif. Kita masuk kepada soalan hmm, Khulafa Ar-Rashidin Khulafa Ar-Rashidin. Saidina Abu Bakar. Ni. Tanda right. Okey. 1A. 1A. Betul ke salah? Siapa nak jawab? Salah Okey, 1A salah. B. B betul ke salah? Beliau merupakan ahli keluarga yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ke? Salah Salah sebab Abu Bakar adalah sahabat. Tapi hmm, sebenarnya Rasulullah berkahwin dengan anak dia kan? Rasulullah berkahwin dengan siapa? Sayyidatina Sayyidatina Aisyah ke? Betul.
Jap. Kalau macam tu, betul lah. Kan? Betul lah. Beliau merupakan ahli keluarga yang paling hampir dengan Rasulullah. Betul lah sebab dia adalah menantu kepada Saidina Abu Bakar. Kejap. Saya pun dah lupa ni. Tengok balik Tengok sebab tu tajuk tingkatan 2. Sayyidatina Aisyah. Aisyah merupakan anak Abu Bakar kan? Jadi betul lah, betul-betul. Betul. Kira paling hampir lah. Okey, satu C. Betul? Betul. Beliau lahir 2 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Ayat dia tadi apa? Ayat dia tadi apa? Sebelum ke selepas? Sekejap, aku nak masuk. Hafiz Ilham nak masuk. Hafiz terkeluar ke baru masuk ni? Okey, sekejap kita tengok balik. Selepas Mana? Warna biru? Ni kan? Dia punya berdata. Kalau nombor 1 ni dia punya berdata tau. Okey, 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Jadi ayat dalam soalan tadi, salah Salah. Okey, betul. D, apa jawapan dia? D, apa jawapan dia? Seorang ahli perniagaan yang banyak menyumbangkan harta. Betul ke ahli perniagaan? Tengok. Betul tengok isi dia kat tepi tu yang mesti baca ni kan. Sebenarnya ni soalan aras rendah. Jadi memang dia ada soalan, ada jawapan kat tepi tu. Awak boleh tengok aras rendah. Okey. Soalan E, satu E. Satu E. Betul ke salah? Beliau merupakan khalifah Islam yang kedua. Salah Sudah terang lagi bersuluh salah. Sebab yang pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar. Terus naik. Okey, 4 orang khalifah yang menjadi pemimpin negara Islam. 4 inilah yang kita akan belajar. Pertama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Uthman. Yang ketiga Sayyidina Ali. Bila kita bincang tentang tokoh, awak tak boleh tinggal perkataan Saidina dengan juga Saidatina. Kalau lelaki dia Saidina, kalau perempuan Saidatina. Lepas tu gelaran dia dekat depan, dia punya pangkat. Kat belakang kalau lelaki radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Yang perempuan tu tak apalah. Tu biasa awak dengar kan, tapi teknik tu kalau kita akan belajar tingkatan 2 sebab tingkatan 2 tokoh yang perempuan. Tapi kalau salah teknik kat situ, hilanglah markah awak. Okey? Jangan tinggal. Sebabnya, kita tengok dekat SSBJ sendiri, awak punya senior. Ada kan nama Abu Bakar? Abu Bakar apa? Saya lupa dah nama dia. Memang ada nama Abu Bakar. Jadi, kalau dalam peperiksaan, awak tak tulis perkataan Saidina kat depan, dengan belakang dia punya gelaran tu, dia punya pangkat radhiyallahu anhu. Kat situ walaupun jawapan awak betul, awak tulis Abu Bakar kan, salah, tetap salah. Sebabnya teknik tak betul. Okey? Boleh? Boleh ingat tu Khulafa Ar-Rashidin. Sebabnya Khulafa Ar-Rashidin ni dia punya martabat tinggi lah. Bukan macam manusia, bukan macam kita yang biasa ni. Okey? Sebabnya Khulafa Ar-Rashidin ni banyak memberi sumbangan bidang dalam bidang politik, dalam bidang agama, ketenteraan masa awal-awal pembentukan negara Islam. Okey, boleh? Okey, satu F. Satu F. Apa jawapan dia? Satu F. Betul
merupakan lelaki pertama yang memeluk Islam. Betul ke? Betul ke tengok dalam konteks? Okey, betul tengok nombor 5 tu. Lelaki pertama yang memeluk Islam dan digelar As-Siddiq kerana membenarkan segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, 1G. Digelar As-Siddiq kerana sering bersama dengan Rasulullah. Okey, salah Ah, baca ayat pun tahu. Okey. Okey, nombor 2 ni soalan Saidina Umar dah. Okey, rasanya kelas dah 40 minit dah ni. Kelas sampai sini, ada nak tanya ke pasal Saidina Abu Bakar? Okey, sebenarnya kita setiap bulan kan macam awak kelas dengan Ustazah Rabiatun kan, kita belajar civic kan. Dalam pendidikan Islam kita ada civic. Bulan ni Ogos kan, Ogos bulan nilai kita bulan ni adalah kegembiraan. Jadi kat sini, moral dia kat sini, kita perlulah gembira lah. Bila adanya pemimpin yang berjaya membentuk negara Islam. Okey, dan juga kita perlu gembira. Kenapa? Sebab negara kita, negara Malaysia ni bebas daripada penjajah, tak ada perang macam apa sekarang kan di Palestin. Kita berperang kan. Mereka menindas orang Islam kat sana kan. Tapi kita Malaysia ni masih lagi aman damai, masih lagi boleh sambut kemerdekaan, boleh lagi nak kibar jalur gemilang kan. Tu moral dia kat sini. Kita perlu gembira menjadi rakyat Malaysia. Kita perlu gembira menjadi anak jati Malaysia. Kenapa? Malaysia ni pelbagai ni kita masuk kepada konteks Malaysia sebab kita nak relate kepada pendidikan civic. Pendidikan civic dalam pendidikan Islam. Okey, kenapa kita perlu gembira menjadi rakyat Malaysia? Siapa boleh beritahu? Kenapa? Siapa boleh bagi tahu Ustazah? Kenapa perlunya gembira? Siapa boleh bagi tahu Ustazah? Kenapa kita perlu gembira menjadi rakyat Malaysia? Betul. Tak ada peperangan. Pada zaman Khalifah kan, mereka sentiasa berperang untuk menegakkan agama Islam. Sebabnya pada masa tu uh, apa? Ramai contoh pada zaman Khalifah Abu Bakar kan. Khalifah Abu Bakar dia berperang dengan golongan yang enggan bayar zakat, golongan yang murtad dan juga golongan yang uh, apa lagi tadi? Nabi palsu. Jadi kat situ dia ada tiga perkara yang dia perlu selesaikan pada zaman tu, pada masa tu. Jadi kita perlu bersyukurlah kita sekarang diberi nikmat berada dalam negara yang bebas daripada peperangan kan, tak macam Palestin kan. Tu yang kita perlu syukur, sentiasa syukur. Kalau pergi negara luar, nak solat pun susah kan. Walaupun sekarang kita di musim pandemik kan, walaupun surau terhad kan, tapi uh, telah dibuka secara berperingkat untuk menjamin kemaslahatan umat Islam tu sendiri supaya tak tersebarnya wabak, supaya tak berlaku kematian kan. Jadi kita perlu syukur kat situ. Lagi apa? Apa yang membuatkan kita perlu gembira menjadi rakyat Malaysia? Apa lagi? Siapa boleh tahu? Boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu? Apa yang perlu kita Siapa boleh bagi tahu? Apa lagi? Uh, sebab
yang perlu kita gembira selain tak ada peperangan. Sebabnya lagi bila tak ada peperangan kan, kita ni bebas melakukan pelbagai aktiviti kan. Walaupun sekarang pandemik kan. Pandemik kita terhad lah sikit. Ibarat terpenjara kan. Adik-adik awak pun dia kalau yang ada adik ni dia zaman kalau awak fikir kan, zaman kanak-kanak dia terhad. Zaman kanak-kanak dia rapuh dengan aktiviti macam kita dulu. Macam awak masa kecil dulu kan boleh berbasikal, boleh apa? Pergi taman, boleh pergi zoo, boleh pergi pantai. Sekarang terhad. Terhad kenapa? Sebabnya pemimpin fikir tentang keselamatan kita semua kan. Jadi nak tak nak kita perlu ikutlah aku. Bila aku ikut peraturan semua, insya-Allah nanti hmm, kita akan berjaya keluar daripada pandemik ni kan. Boleh? Tu yang kedua dalam konteks semasa ni kan. Lagi apa yang ketiga? Yang ketiga apa? Yang ketiga. Siapa boleh bagi tahu? Okey. Siapa boleh bagi tahu Ustazah macam mana cara kita nak mengekalkan keamanan negara kita? Keamanan negara kita. Macam mana? Jeremy, boleh Jeremy? Jeremy? Boleh bagi tahu Ustazah. Macam mana cara nak mengekalkan keamanan negara yang awak belajar dalam sejarah Malaysia? Sejarah lah. Jawapan paling simple kan. Kita kena bertoleransi. Itu paling simple lah. Maksudnya dalam masyarakat kita ni tak boleh nak bergaduh. Kalau ada masalah perlu berbincang. Tu dalam komuniti yang kecil kan. Bila naik ke peringkat yang besar, contoh jadi ketua ke ketua pemimpin, kita perlu mencari kata kata putus. Kita perlu bermesyuarat, kita perlu bersidang untuk mencari satu solusi, mencari satu penyelesaian bagi masalah-masalah yang terjadi. Itulah bagi pendapat Ustazah. Tapi banyak lagi, pelbagai lagi cara yang kita boleh buat. Okey, lagi kalau dalam konteks pendidikan Islam, kita perlu berpegang dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Apa-apa yang keputusan yang kita nak buat tu mesti mengikut landasan syariat Islam. Syariat Islam ni macam mana? Berteraskan Al-Quran dan juga Sunnah. Sebab kita tahu sumber perundangan Islam yang pertama adalah Al-Quran dan juga ah, Sunnah. Al-Quran dan juga hadis. Boleh? Faham ke cakap tu? Faham? Faham, eh? Okey, kelas kita ni hampir 48 minit, hampir sejam lah. Hampir 48 minit, maksud 5 minit dah awak dengan saya. Kalau awak dengar semua, saya rasa tak ada masalah lah untuk tajuk ni. Cuma saya relate dengan kemerdekaan negara kan. Sebab kita bulan 8 ni kita nak menyambut kemerdekaan negara kan. Kita nak sebagai tanda kita gembira. Negara kita masih aman, masih lagi merdeka. Walaupun tak dapat nak berkumpul di Dataran Merdeka kan. Kalau tak, kalau bersemuka dekat sekolah ni banyak pelbagai aktiviti yang kita dapat buat. Okey? Di apa? Di sekolah banyaklah pertandingan puisi, sajak yang dianjurkan oleh penyelaras satu orang penyelaras kemerdekaan lah sekolah punya. Jadi bila pandemik ni banyaklah terhad sikit. Jadi kalau awak yang masuk tahun ni kan tingkatan 1 kan. Jadi macam nampak sama-sama sikit program sekolah kan. Macam tak ada program sekolah kan. Jadi kat sini sebenarnya kita nak, sebab awak dah banyak masuk aktiviti co-curriculum, aktiviti PDPR kan yang akademik. Sebab itulah sekolah kurangkan aktiviti yang lain tu. Supaya nak fokus kepada akademik. Boleh? Faham ke? Tapi dalam masa yang sama kita masih lagi meraihkan
kemerdekaan tu. Okey? Boleh? Boleh ke? Faham eh? Jadi jangan rasa terbeban dengan masuk sekolah sukan ni. Banyak kelas PDPR, banyak latihan cikgu bagi. Jangan rasa terbeban. Awak kena rasa syukur, rasa gembira sebab uh, cikgu dah laksanakan dia punya tanggungjawab dan awak pun bagi kerjasama masuk kelas. Okeylah tu, okey? Tapi kalau ada masalah tak boleh masuk kelas, bagi tahu cikgu. Cikgu tak marah pun. Cuma cikgu perlu tahu sama ada awak ni ada masalah, maksudnya dari segi kesihatan ke ataupun apa-apa masalah lah. Okey? Sebab tu kita perlu bincang. Boleh? Boleh eh? Dah 9.30. Sepatutnya ada setengah jam lagi kan? Setengah jam ni saya bagi masa awak untuk solat duha. Boleh? Boleh ke? Semua ambil apa? Yang mana tak solat subuh lagi boleh pergi solat subuh. Kodok balik dan boleh tambah yang mana dah solat subuh, bolehlah solat duha. Okey? Bila okay, bila kita solat duha ni kan, apa yang kita akan dapat bila kita solat duha? Banyak tau kelebihan yang bila kita solat duha. Pertama, rezeki kita lebih luas. Kalau ada kesusahan, ada kesulitan tu dapat diselesaikan insya-Allah. Okey, kalau yang rezeki yang belum keluar lagi daripada maksudnya kita tak dapat lagi rezeki tu, insya-Allah akan diberi rezeki. Banyaklah. Okey, yang jauh didekatkan, yang susah disenangkan. Banyak lagi kalau kita baca doa-doa tu kan. Awak boleh Google doa-doa tu. Kalau saya nak share YouTube pun dekat sini, awak tak dengar audio sebab saya buka dengan telefon je. Kalau buka dengan laptop boleh dengar. Nanti saya share doa duha yang YouTube punya, BNC punya. Nanti boleh hafal dekat situ kalau masih tak hafal lagi doa duha, okey? Jadi sepanjang PDPR ni yang berbaki sebulan lagi ni, awak boleh cuba praktikkan untuk solat duha. Bila dah pergi sekolah nanti, susah lah nak solat duha. Yang boleh solat duha hari Minggu je lah. Kalau hari sekolah tu pun waktu rehat je. Tu pun kalau surau buka. Kan? Kalau tak susah dah nak solat duha. Jadi dalam masa PDPR ni Ustazah minta semua cuba solat duha. Supaya kita tenang nak belajar PDPR, supaya kita perform, nak lepas ni ada tournament kan? Mesti ada tournament. Sekarang ni dah boleh buat kan aktiviti sukan fasa 1 ni di negeri PPN 1 ni. Lepas ni mesti ada tournament. Jadi kunci dia adalah awak tak boleh tinggal solat dan tambahlah dengan amalan-amalan sunat. Tak boleh tinggal solat fardu dan tambah dengan amalan sunat seperti solat duha. Boleh? Boleh ke? Ustazah bagi masa kurang lebih 28 minit. Awak boleh buat. Nak solat duha, nak kodok balik solat subuh tadi, yang tak solat lagi, nak buat nota, boleh? Jangan tidur. Tidur tu yang masalah, okey? Bila tidur nanti nak masuk kelas yang kedua, tu yang jadi liat, jadi tak segar balik tu. Okey? Boleh? Boleh ke? Boleh. Solat duha. Solat duha. Bukan cuba, saya tak minta cuba. Ambil wuduk terus, solat duha. Yang mana tak solat subuh lagi, pergi solat subuh. Kodok balik. Okey? Boleh? Okey, saya rasa saya tamatkan kelas ni. Saya tamatkan kelas setakat ni. Kalau tak ada apa-apa nak tanya. Ada nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Saya tamatkan kelas setakat ni. Terima kasih semua. Salam.